So, so kita mulakan recording. So kita nak mula tentang raja menerajui pemodenan negeri. Raja maknanya apa? Telah memodernkan negeri. Terutama sekali, okey, iaitu Sultan Johor, Sultan Abu Bakar. Memang hebatlah. Siapa orang Johor sini kita boleh berbanggalah. Boleh berbangga kerana orang-orang Johor. Okey, kita lihat di sini. Sultan Abu Bakar dengan sokongan Majlis Jemaah Menteri, sokongan Majlis Jemaah Menteri yang cekap dan taat setia berjaya untuk memodernkan Johor dalam pelbagai bidang. Pemodenan ini dibuat dalam bidang apa tahu? Pentadbiran dia modernkan, keuangan pun dia modernkan, undang-undang pun dia modernkan, pelajaran, kesihatan, tanah, polis dan tentera semua dia modernkan. Ikut update yang terkini, jadi kalau kita lihat Sultan Abu Bakar bekerja sama pula. Sultan Abu Bakar sebenarnya untung tau. Sebab Sultan Abu Bakar ni dia dapat pembesar-pembesar yang memang hebat-hebat. Seperti apa tahu? Seperti pembesarnya seperti Datuk Jaafar bin Muhammad, kemudian Datuk Abdul Rahman bin Anda, kemudian Datuk Muhammad Saleh bin Perang, bukan Perang, Perang. Dan juga Datuk Muhammad Ibrahim Munshi. So 4 orang pembesar ni memang hebat-hebat. Memang hebat. Jadi kalau kita lihat ayah Datuk Onn Jaafar. Ya betul. Betul. Datuk Jaafar bin Muhammad itu adalah ayah kepada Datuk Onn Jaafar. Yes, betul. Betul Anas. Nampak tak? Keturunan pemimpin, anak cucu cicit pun pemimpin juga. Nampak tak? Okey. Pemodenan, of course, setiap perkara, pemodenan ada pertanyaan, pemodenan ni ada keburukan tak? Of course, setiap perkara ada keburukan, ada kebaikan. Tetapi kita akan cuba cari kebaikan yang lebih besar berbanding keburukan. Jadi kita kena cari yang lebih baik kebaikannya. Baik, kita lihat Okey, apa yang baginda buat? Baginda sebenarnya menubuhkan pelbagai jabatan untuk menguruskan pembangunan negeri. Dan jabatan-jabatan itu begitu cekap dan berkesan sehingga pihak British tidak mempunyai ruang untuk campur tangan. Terbaik. Dan baginda berjaya meletakkan Johor sebagai negeri moden berbanding negeri-negeri Melayu lain pada abad ke-19. Dan sebab itu Sultan Abu Bakar digelar Bapa Pemodenan Johor. Hebat. Okey. So, kalau kamu lihat, sebenarnya, kenapa tubuhkan jabatan ini sebagai sesuatu yang cekap? Of course. Kalau kamu lihat sultan-sultan lain, negeri-negeri lain, selagi mereka menggunakan bendahara, temenggung, penghulu bendahari dan juga laksmana, apabila sesuatu isu itu dinaikkan, ada masalah pada negeri itu, mereka kena jumpa individu itu. Mereka kena pergi jumpa bendahara. Masalahnya bendahara bukan stay satu tempat. Kena bendahara buat lawatan ke kampung-kampung. Dia orang terpaksa cari bendahara tu. Jadi ini menyebabkan tidak cekap. Sebab itu bila tubuhkan jabatan senang. Ada masalah. Masalah apa? Masalah air. Pergi jabatan air. Ada masalah apa? Masalah tanah. Pergi jabatan tanah. Kan senang. Settle. Nampak tak? Jadi inilah dikatakan sebagai kecekapan. Boleh menyelesaikan masalah dengan cepat. Ya betul. Kalau tak silap betul. Iaitu ada yang kata bahawa Johor masih ada tenteranya sendiri. Ya. Iaitu tentera Askar Melayu Setia, iaitu itu adalah tentera Johor yang memang tugas dia untuk melindungi Sultan Johor. Memang ada. So dia sistematik. Sistematik ya. Sebab itu kalau kita lihat, itulah pemodenan yang Sultan Abu Bakar buat. Terbaik boh. Ini menyebabkan British tak ada idea. Macam mana aku nak masuk ni? Semua dia dah kaut, semua dah memang dia conquer dengan kecekapannya, dengan sistematiknya. Nampak tak? So itu Johor. Okey. British dah bodoh. Okey. So kita lihat di sini ya. Seorang pegawai British iaitu Sir Cecil Clementi Smith melaporkan kepada Setiausaha Negara dan Pejabat Tanah Jajahan di London bahawa
bahawa kerajaan Johor mempunyai organisasi yang baik, kemajuan yang memuaskan dan kerja-kerja yang mengagumkan dilakukan oleh siapa? Pegawai-pegawai Melayu. Tidak ada bukti salah tadbir. Maknanya tak ada salah laku, tak ada salah tadbir untuk mewajarkan pelantikan Residen British. Maknanya apa? Tak ada kesilapan. So tak perlu letak Residen British. Sampai tahap macam tu sekali ya. Jadi itu pegawai barat yang bagi komen. Memang terbaik kok. Itu terbaik di mana tu? Di Johor. Okey. Baik. So kita akan pergi kepada pemodenan Kedah, tapi sebelum kita langsungkan pemodenan Kedah, kita berhenti sekejap untuk memberi laluan kepada laungan azan. Sekejap kita berhenti sekejap untuk menghormati laluan menghormati laungan azan. Okey. Okey, baik. Alhamdulillah kita baru sahaja berhenti sekejap untuk menghormati laluan azan lah. Okey. Baik, kita baru sahaja habis dengan pemodenan yang dilakukan di Johor. So, kita nak teruskan dengan pemodenan di Kedah. Ada orang Kedah kat sini? Ada orang Kedah kat sini? Hangpi mana? Hangpi mana? Ada? Ada. Okey, baik. Ada. Okey, baik. Kita lihat kampung je. Hadir, hadir. Ya, hadir. Jom kita lihat. Iaitu kalau kita lihat di sini pemodenan di Kedah. Sultan Abdul Hamid Shah dikenali sebagai bapa Kedah moden. Bapa dia. Kerana
melaksanakan pembangunan dan pemodenan di Kedah. Orang pakai kat rumah. Oh iya ke? Pak dia dah, dia punya pak dia. Pak Kedah moden dia dah. Bapak dia. Baginda sebenarnya dibantu oleh pembesar-pembesar negeri, pembesar-pembesar negeri yang berkebolehan seperti Tunku Abdul Aziz, Tunku Mahmud, okey, yang Tunku Mahmud tadi ya, Tunku Ibrahim dan Wan Muhammad Saman, untuk menjayakan pembangunan negeri terbaik. Bermakna kalau kita lihat ya, mana-mana sultan kalau dia ada pembesar-pembesar ni memang pembesar-pembesar hebat, maka sultan pun hebat juga. Okey. Awak aku cakap lagu ni. Tu dia bunyi mama Aku cakap macam mana ni? Okey, tak apa tak apa. Hang, yang penting hang faham. Hang faham, hang jalan je. Hang tabak aja kan. Okey, baik. Hancur. Allah, hancur pula. Okey, baik. Jom kita lihat. Okey. So kalau kita lihat Jabatan Perbendaharaan, Jabatan Tanah dan Ukok, Jabatan Audit, Pejabat Besar, Pos dan Telekom, Mahkamah Keadilan dan Pasukan Polis Kedah ditubuhkan pada akhir abad ke-19. Kalau kita lihat banyak jabatan. Betulkan balik. Asyik nak cakap Kedah kan. Okey. Sebelum campur tangan British, okey, kalau kita lihat Kedah memang mempunyai sistem politik yang tersusun kerana ada pegawai yang berpengalaman dan bertanggungjawab. Bagus sebenarnya ya. Sebab itu kalau raja seorang-seorang je yang nak moden, raja je yang bagus, tapi okey, pembesar yang dok ada tu memang tak moden pun tak bagus juga. Tak boleh pergi mana-mana kan. Jadi sebab itu kena raja pun hebat, pembesar pun hebat juga. Okey, baik. So kita lihat di sini, inilah dia Pejabat Pos Besar Kedah dan Pasukan Polis Kedah 1909. Gambar pun lama hitam putih ya. Okey, baik. Bermakna ada jabatan, maka adalah pemodenan. Begitu juga di Terengganu. Kita lihat pemodenan di Terengganu, Sultan Zainal Abidin ketiga. Okey, dan yang di-Pertuan Muda Tengku Muhammad melaksanakan pembaharuan dan pemodenan dalam pentadbiran. Dan pada tahun 1912, Jemaah Mesyuarat Kerajaan dan Jemaah Menteri. Jemaah Mesyuarat Kerajaan dan Jemaah Menteri, kedua-duanya itu ditubuhkan, dan kemudian jabatan-jabatan kerajaan juga ditubuhkan. Seperti Pejabat Setiausaha Kerajaan, Pejabat Perbendaharaan, Pejabat Pesuruhjaya Keadilan, Pejabat Agama dan Pelajaran, Pejabat Kerja Raya dan Pejabat Pesuruhjaya Hutan. So tindakan ini berjaya menutup ruang untuk British campur tangan dalam pentadbiran. Jadi kalau kita lihat di sini, so kesimpulannya kita lihat di Terengganu, kemudian kita lihat di Kedah dan juga kita telah lihat di Johor. Bermakna di sini kalau kita lihat Johor, jadi bermakna apa tahu? Ketiga-tiga negeri ini moden kerana apa? Apabila mereka menubuhkan jabatan-jabatan untuk pentadbiran. Kesimpulannya nampak. Kesimpulannya kalau dah ada jabatan-jabatan tu maknanya mereka telah memodenkan pentadbiran. So kalau kita lihat di sini, macam soalan ni kan, mengapakah pelbagai jabatan ditubuhkan dalam pentadbiran negeri? Untuk apa? Untuk melicinkan urusan pentadbiran. Itu satu. Memang jabatan-jabatan ni ditubuhkan untuk apa? Untuk melicinkan urusan pentadbiran dan juga memudahkan untuk pengurusan yang terbabit seperti pengurusan kewangan, pengurusan hal ehwal pertanian dan sebagainya. So itu dua sebab kenapa jabatan ditubuhkan. Untuk melicinkan pentadbiran dan juga memudahkan pelbagai urusan. Jadi itu tandanya kenapa jabatan ditubuhkan. Baik. Cikgu, selain daripada Sultan, pembesar-pembesar Melayu ni tak ada ke yang berusaha dalam memodenkan negeri? Uish, ada.
Ada. Kita lihat usaha-usaha para pembesar. Tadi kita tengok usaha Sultan. Sekarang kita tengok usaha para pembesar Melayu. Apakah usaha mereka untuk memodenkan negeri? Sebagai contoh, okey, Long Jaafar, nama ni memang famous. Okey, sebutan dia Long bukan Long. Long panjang. Ni Long. Long tu apa cikgu? Long tu ialah bermakna dia anak yang sulung. Ya Along. Ni bukan Along yang kutip duit bukan. Tu bukan, itu Along lain. Ini bukan Ahlong ini Along. Bermakna dia anak yang sulung, bermakna dia nama dia Long Jaafar. Kalau anak yang nombor 2 dia dipanggil Angah kan? Yang nombor 2 Angah, sebab itu dipanggil Ngah Ibrahim. Contohnya. So dia ikut nama dan susunan dalam adik-beradik. So ada sesiapa kat sini yang Along. Ada tetap siapa sini yang Along? Long. Oh, ramai ramai juga Along. Okey. Bersama sekarang. Kegelaran pembesar telah ditukar. Okey, baik. Adam, sebenarnya sekarang ni kita dah tak ada pembesar. Kita dah tak guna pembesar. Sekarang ni semuanya telah ditukar kepada apa tahu? Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, kemudian juga menteri-menteri mengikut jabatan, Menteri Kewangan, Menteri Pendidikan. So kita dah tak guna para pembesar ni. Dah tak guna dah. Okey, dah tak guna. Okey. Ramai juga Alung. Kalau tunggal macam mana? Dia tunggal tu kira Alung jugalah. Alung ni garang biasanya. Oh, ya ke? Sampai saya kaitkan dengan pembesar dengan datuk. Oh, ya ke? Okey. Bukan kaling-kaling Alung ni. Untuk pengetahuan kamu, sesiapa yang Alung kat sini, kita geng. Kita geng sebab cikgu pun Alung juga. Okey. Cikgu pun Alung juga mature sikit. Yes, betul. Thank you. Okey. So ni Alung, kita sama-sama Alung okey, baik. Okey. Anak bongsu ada anak bongsu. Anak bongsu tak payahlah. Anak bongsu biasanya manja. Kan? Alung garang Baik. So kita lihat. Long Jaafar. Okey. Ego tinggi tu betul. Okey. Cancel anak bongsu. Kita lihat Long Jaafar. Long Jaafar ni di Perak, iaitu beliau telah memajukan Larut, iaitu satu daerah di Perak. Dia memajukan daerah Larutnya dan menjadikannya sebagai pengeluar utama biji timah. Sebab itu Larut menjadi pengeluar utama biji timah sebab Long Jaafar telah majukannya. Okay. So, betul. Larut ni yang terbabit dalam perang biji timah. Kemudian Long Jaafar ini menggalakkan pusat pengajian agama, ya Allah baiknya, dan membina sekolah Melayu Matang pada 1826 untuk memberikan pendidikan kepada anak tempatan. Nampak tak? Betul. Okey, di Larut inilah sebenarnya berlakunya perang kita kata perang Larut. Ya, perang Larut. Okey. Sekolah Melayu. Kenapa Melayu Matang, cikgu? Baik. Harus diingat, Matang tu nama tempat, bukan namanya Matang tu mencuat. Bukan. Matang tu sebenarnya nama tempat. Ada nama tempat di Perak, iaitu nama tempat dia Matang. Janganlah pula sekolah Melayu Matang maknanya orang-orang Melayu yang matang je boleh masuk. Bukan. Matang tu nama tempat. Aduh, korang ni kan. Dia di kawasan Taiping. Sebab itu uniknya negeri Perak. Negeri Perak, okey, macam-macam tempat. Orang dia tinggal mengata-kata. Ada orang tinggal di Matang. Ada orang tinggal di Lumut. Kat Lumut pun ada orang tinggal. Lumut. Ada orang tinggal kat Parit. Parit pun ada orang tinggal. Kemudian ada yang tinggal dekat, ada nama tempat dinding tau. Dekat Perak ada nama tempat dinding. Dinding pun ada orang tinggal. Dinding. Dekat Ipoh ada nama tempat nama Papan. Dekat Papan pun ada orang tinggal. Mak ai. Merata-rata. Okey. Papan tanda. Zaman dulu macam dapat mantap Papan. Itu pasal Perak ni memang unik. Kamu tinggal di mana? Aku tinggal di dinding. Garu kepala jap. Macam mana kau tinggal kat dinding?
So itulah. Itulah nampak. Unik unik sangat Perak ni, betul. Okey, jadi otak aku hilang. So itu Long Jaafar. Kemudian kita tengok yang kedua. Okey. Nah ni nak, janganlah aku nak tergelak ni. Asal mana dinding? Nasib baik. Nasib baik tak ada. Asal mana pintu? Asal mana lantai? Kau janganlah. Kan? Asal boleh cikgu. So, itu Long Jaafar. Yang kedua, Tengku Menteri Ngah Ibrahim. Okey. Saya baca geografi. Okay. Tengku Menteri Ngah Ibrahim. Okey, nama dia sebenarnya adalah Ngah Ibrahim dan dia ni sebenarnya anak kepada Long Jaafar. Dia ni anak kepada Long Jaafar ya. Dan beliau adalah seorang jutawan yang berwawasan dalam membangunkan ekonomi bangsa. Nampak tak? Orang Melayu pertama yang jadi jutawan ialah Ngah Ibrahim. Dan beliau telah mencontohi sistem pentadbiran moden daripada Sultan Abu Bakar, iaitu Sultan Johor, untuk memajukan daerah Larut. Baju sempoi ya. Bukan adik, tapi dia anak kepada Long Jaafar. Namun, usaha beliau berakhir apabila dijatuhi hukuman buang negeri ke Pulau Seychelles. Ya betul, dia dapat gelaran orang kaya Menteri Larut. Kalau kamu ingat lagi, semasa dalam bab yang kedua, iaitu bukan, bab yang ketiga, iaitu Negeri-Negeri Melayu Bersekutu. Bab 3 form 3. Negeri-Negeri Melayu Bersekutu, kan diorang kan, okey, Ngah Ibrahim, kemudian Datuk Maharaja Lela, Sultan, Sultan Abdullah, kan mereka bersepakat membunuh JWW Birch. Bila mereka sepakat membunuh JWW Birch, Datuk Maharaja Lela dihukum gantung. Ya, okey, Sultan Abdullah dengan Menteri Ngah Ibrahim ni dibuang negeri pergi ke Pulau Seychelles. Selepas lebih kurang dalam 15 tahun baru dia orang balik, dan kita tahu Sultan Abdullah telah membawa lagu daripada Pulau Seychelles itu dan menjadikan lagu Negeri Perak. Kemudian lagu Negeri Perak itu menjadi lagu negaraku. Nampak tu? Yes. So dia buang negeri bersama dengan Ngah Ibrahim ni lah. Dia jutawan tapi dia dibuang negeri. Kemudian beliau pun balik dan beliau meninggal dunia di Singapura pada tahun 1895. Itu Tengku Menteri Ngah Ibrahim. Bagus. Ini kedua-duanya di negeri Perak. Long Jaafar dan Menteri Ngah Ibrahim. Okey. Kemudian kalau dari sudut pembangunan pertanian, inilah dia Wan Muhammad Saman. Ingat, tak ada kena-mengena dengan saman PDRM ke, saman trafik ke, tak ada. Ini nama dia Kau jangan main-main. Okey. Ini nama dia, iaitu Wan Muhammad Saman. Okey. Okey. Baik, so kita lihat di sini. Okey, Wan Muhammad Saman okey merupakan tokoh pembangunan negeri Kedah. Kerana beliaulah yang telah mencetuskan idea membina terusan, satu terusan yang bermula dari Alok Star hingga ke kaki Gunung Jerai. Dan juga ke Gurun sana. Terusan tersebut dinamakan sebagai Terusan Wan Muhammad Saman. Dipanggil Terusan Wan Muhammad Saman sebagai mengenangkan jasa beliau. Dan pembinaan terusan ini kenapa? Kerana ini telah menyebabkan banyak tanah dibuka untuk penanaman padi. Dengan terusan Mat Saman. Terusan Wan Mat Saman inilah yang telah menyebabkan banyak kawasan-kawasan padi dibuka sehingga Kedah dikenali sebagai negeri jelapang padi. Kerana apa? Kerana ada usaha Wan Muhammad Saman ni membina terusan terbaik. Ya betul. Kedah semalam semalam Kedah di mana telah berlaku banjir yang besar. Iaitu di kawasan kaki Gunung Jerai. Jadi jelapang tu apa? Jelapang tu ialah kawasan yang luas untuk penanaman padi. Kawasan yang luas untuk penanaman padi itu jelapang. Ya, kawasan luas. Jadi kita doakan supaya mereka yang terbabit dalam bencana alam di
kaki Gunung Jerai itu, iaitu banjir besar itu, semoga mereka kita kata dapat meneruskan hidup dan juga mereka sentiasa dilindungi Allah lah selalu. Ya. Betul. Itu sebenarnya apa? Kepala air lah yang turun secara besar dan telah memusnahkan kiri dan kanan sungai itu. Okey. So itu yang berlaku di Kedah. Kemudian kita lihat di Johor. Ya betul. Betul Abdul Rahman. Sebenarnya sesuatu bencana alam itu bukanlah kerana dia semula jadi. Tetapi bencana alam itu kerana kerana kerosakan yang telah dilakukan oleh manusia. Kerana dikhawatiri di bahagian belakang Gunung Jerai itu berlaku pembalakan. Dan ini menyebabkan katanya lah ini menyebabkan berlakunya banjir kilat itu. Katanya siasatan masih dibuat. Biarlah mereka dengan siasatan mereka. Okey. Yeah. Geo membantu. Yes, betul. Kodok dan kodar. Bagus, Echa. Baik. Kemudian kita lihat pembangunan bandar. Okey. Datuk Muhammad Saleh bin Perang. Okey, ingat nama dia Datuk Muhammad Saleh bin Perang. Bukan Muhammad Saleh bin Perang. Perang lain, perang lain. Okey, baik, kena ingat tu. Baik. Apa kehebatan dia? Beliau ini melukis peta lengkap yang pertama bagi negeri Johor. Lukis peta negeri Johor. Hebat tak hebatlah Saleh bin Perang ni. Lukis peta negeri Johor. Okey. So kalau kita lihat di sini, peta tersebut, peta tu memudahkan kerajaan Johor menjalankan program pembangunan pertanian, perbandaran dan sistem perhubungan. Okay. Masa dulu mana boleh terbang? Ya, mereka tak gunakan kapal terbang. Mereka guna ukur saja. Ukur sahaja. Ukur sahaja dia boleh lukis. Okey, ini jarak berapa, ni jarak berapa, jarak berapa. So kawasan itu ada apa. So dia kira daripada daripada atas sampai ke bawah. Okey. Ya, betul. Nampak tak? Dia hanya melakukan ukuran dan dia lukis peta lengkap bagi negeri Johor. Korang tak payah lukis. Memang korang kalau melukis pun lukis jangan peta sekolah. Lukis orang pun orang lidi. So tak payah. Okey. Lukis orang pun lukis lidi kan, tak payah. Orang lidi tak payah. Okey, ancok. Alah. Okey. So tiru pun tak nampak rupa. Okey, beliau ni, Datuk Muhammad Saleh bin Perang ni, mengasaskan pembukaan Bandar Maharani iaitu Bandar Muar. Kemudian juga dia mengasaskan Bandar Endau di Mersing dan Bandar Penggaram iaitu di Batu Pahat. Nampak tak, dia mengasaskan 3 buah bandar iaitu Bandar Maharani, Endau dan juga Bandar Penggaram di Batu Pahat. Dan beliau menjawat jawatan sebagai Pesuruhjaya Polis, Ketua Jabatan Ukur dan Ketua Jabatan Tanah. Nampak tak? Sebab itu dia mahir melukis peta Johor. Sebab apa? Dia Ketua Jabatan Ukur dan dia Ketua Jabatan Tanah. Ingat main-main ke lukis? Tak. Dia ukur siap-siap tahu. Nampak orang dulu-dulu punya hebat. Gila lah kan? Memang hebat. Orang dulu-dulu ya. So ini kelebihan para pembesar. Dan yang seterusnya, jangan lupa tentang Datuk Jaafar bin Muhammad dalam bidang pentadbiran dan pendidikan. Datuk Jaafar bin Muhammad seperti mana yang kita maklumkan bahawa beliau adalah bapa kepada Datuk On Jaafar. Bapa kepada Datuk On Jaafar. Siapa Datuk On Jaafar? Datuk On Jaafar ialah pengasas parti UMNO. Pengasas parti UMNO. Datuk Jaafar ini, apa dia punya sumbangan dia? Beliau ini memelihara kedaulatan negeri dengan mengarahkan bendera Union Jack iaitu bendera British dikibarkan lebih rendah daripada bendera negeri Johor. Ambil kau. Ambil kau. Bila ada penasihat British letakkan bendera British dengan bendera Johor, sekali bila naik sama-sama dia sound bendera Union Jack turun sikit Turun sikit. Johor naik.
Ini negeri Johor. Sila hormati negeri Johor. So bendera Johor naik dulu. Bendera British Union Jack tu di bawahnya. This is Johor lah. Yes. Nampak tak? Siapa yang arahkan ni? Siapa yang berani buat macam tu? Datuk Jaafar bin Mohamed. Memang dia okey, penuh patriotik. Okey. So itu dia minta macam tu. Satu. Kemudian beliau jugalah memartabatkan bahasa Melayu dengan menetapkan penggunaannya dalam penulisan surat rasmi kerajaan, dan the best thing is apa tahu? Mewajibkan pegawai British yang berkhidmat di Johor pakai pakaian rasmi kerajaan Johor, iaitu baju Melayu yang apa tahu? Yang bukan cekak musang. Okey, baju Melayu yang apa nama yang bulat tu? Cikgu lupalah. Satu yang baju Melayu yang ada tinggi tu cekak musang kan. Satu lagi yang baju Melayu Johor tu kan. Yang ada bulat aja tu. Yang satu butang tu. Okay. So dia kata apa? Okay, engkau orang British pakai baju pakaian rasmi kerajaan Johor. Jangan nak pakai baju British. Yes, Adlina, bagus Adlina. Terima kasih banyak Adlina. Ya, baju Melayu Teluk Belanga. Yes, terima kasih banyak. Baju Melayu Teluk Belanga, iaitu baju Melayu yang bulat tu, yang ada butang satu je tu. Itu pakaian rasmi orang-orang Johor. So, yang British pakai baju ni. Pakai baju ini. Jangan pakai baju British. Kita boleh bayang macam mana agak-agaknya pegawai British tu pakai baju Melayu Teluk Belanga dengan songkok sengit. Okay, mesti. Well, how can I wear this kind of clothes? Contoh. Jadi dia tak kira. Datuk Jaafar ni wajibkan tu. Wajibkan pegawai British memakai pakaian rasmi kerajaan Johor. Padan muka. So Datuk Jaafar bin Mohamed. Terbaik Datuk Jaafar. Pun habis badan dia orang sensor. Itulah pasal. Itu Datuk Jaafar bin Mohamed. Okey. Kemudian seterusnya Datuk Abdul Rahman bin Anda. Alamak. Okey. Kebetulan kita pun ada pelajar nama Abdul Rahman. Okey. Harap-harapnya Abdul Rahman yang ini samalah seperti Datuk Abdul Rahman bin Anda ni. Harap-harapnya lah. Okey. Okey. Silakan Syed. Amin. Okey, kita lihat. Datuk Abdul Rahman bin Anda, dia kata apa? Okey, beliau ni mengawal hubungan Johor dengan British. Beliau ni bijak dalam diplomasi dan berpandangan jauh dalam usaha dia untuk mengekalkan kedaulatan negeri. Beliaulah sebenarnya beliau menggagalkan usaha perluasan kuasa British. Dan ini menyebabkan beliau dibersarakan daripada pentadbiran Johor atas desakan British. Kamu tahu apa yang dia buat? Sebenarnya British, cikgu mungkin pernah cerita kot. British telah offer kepada Johor untuk apa? Okey, kami boleh bagi loan. Kami boleh bagi loan supaya kamu, okey Johor, sila buat landasan kereta api daripada Johor sampai Singapura. Yes. Landasan kereta api daripada Johor sampai Singapura. Jadi Sultan Johor kata apa? Sultan Johor kata apa? Kami tak ada bajet. Tak apa. Kami boleh bagi pinjam. British offer. Kami boleh bagi pinjam. Tetapi Datuk Abdul Rahman Anda bagi tahu kepada Datuk Abdul Rahman bagi tahu kepada Sultan, jangan ambil loan tu. Sebab apa? Kalau kita ambil loan tu, maka negeri Johor akan sentiasa terpaksa berada di bawah arahan British. Sebab kita berhutang dengan dia. Langsung Sultan Johor menolak untuk menerima loan itu. So British pegang. British kata apa tau? Siapa buat hal ni? Siapa yang telah meracuni fikiran Sultan Johor ni? Rupa-rupanya bila dia find out, Datuk Abdul Rahman bin Anda. Jadi sebab itu British pun mendesak, Sultan Johor, kami tak sukalah dengan Datuk Abdul Rahman itu. Sila bersarakan dia lah. Okey, sila bersarakan dia. Kemudian Sultan Johor tak nak. Tapi British desak lagi. Sila berhentikan dia sebelum kami turunkan tahta Sultan Johor. Jadi mau tak mau terpaksa Sultan Johor terima. Okey, Datuk Abdul Rahman, okey, kamu boleh bersaralah. Nampak tak? Punyalah licik British. Nasib baik Datuk Abdul Rahman ini
Datuk Abdul Rahman ini bijak. Memang bijak. Okey, jadi terpaksa dibersarakan. Jadi kalau kita lihat itulah, okey, dan beliau, okey, memang, okey, kenapa dia boleh turunkan tahta sultan pula? Okey, Abdul Rahman, ingat tak tadi cikgu cakap apa? Okey, ada Sultan Perak, Sultan Abdullah, okey, dengan Ngah Ibrahim dibuang negeri ke Pulau Seychelles. Siapa yang buang negeri tu? British. Kalau setakat British boleh buang negeri, ini kan pula British memang boleh turunkan tahta sultan itu dengan ugutan. Nampak tak? So nampak tak kuasa British macam mana? Mau tak mau sultan terpaksa juga ikut cakap British. Demi keselamatan rakyat. See? Betul. Kuat kuasa British. Jadi tapi tetap juga para pembesar ini cuba untuk melawan. Lawan selagi boleh. Jadi kalau kita lihat, okey, Datuk Abdul Rahman bin Anda ini telah menjadi perintis ataupun kita kata pioneer penubuhan Pakatan Belajar Mengajar Pengetahuan Bahasa pada tahun 1888 yang merupakan satu badan persuratan terulung ketika itu. Maknanya dia telah menubuhkan satu pertubuhan untuk mengajar pengetahuan bahasa. So itu antara sumbangan Datuk Abdul Rahman bin Anda. Dan kita nak lihat di sini iaitu Datuk Muhammad Ibrahim Munshi. Seorang lagi pegawai Johor. Untung Johor. So ada 4 orang, okey, iaitu daripada siapa? Iaitu Datuk Muhammad Salim bin Perang, Datuk Jaafar, Datuk Abdul Rahman bin Anda dan Datuk Muhammad Ibrahim Munshi. Keempat-empatnya pembesar negeri Johor. Sebab itulah Johor maju. Sebab ada pembesar-pembesar yang hebat. Contohnya kita lihat Datuk Muhammad Ibrahim Munshi. Beliau ni menggalakkan perkembangan pendidikan moden melalui penubuhan Jabatan Pelajaran pada 1883 dan menubuhkan sekolah-sekolah di Johor. Membentuk Jawatan Kuasa Pelajaran Negeri yang terdiri daripada pegawai kerajaan, pegawai-pegawai agama dan juga masyarakat. Dan mendesak diwartakan pendidikan wajib kepada kanak-kanak Johor. Maknanya Muhammad Ibrahim Munshi ni telah mendesak supaya isytiharkan bahawa pendidikan di Johor adalah wajib kepada semua kanak-kanak. Nampak tak? Idea dia untuk apa? Untuk memberikan ilmu kepada semua orang-orang Johor dan kanak-kanak Johor. Hebat dia orang ni. Hebat. Bagus tu sebenarnya. Jadi itulah kelebihan para pembesar ini sebenarnya. Dan untuk yang terakhir kita nak tengok hari ini iaitu Syekhul Islam Terengganu. Nampak muka macam gambar tu macam dah apa black and white je kan. Kita lihat gambar pun dah kabur-kabur. Nama sebenar kini di Terengganu iaitu Sayyid Abdul Rahman. Again, Abdul Rahman again. Alamak. Sayyid Abdul Rahman bin Sayyid Muhammad bin Sayyid Zainal Abidin Al-Idrus. Dikenali sebagai Tok Kupaloh. Memang Tok Kupaloh ni memang hebat. Beliau ini merupakan pembesar istana yang dilantik sebagai Syekhul Islam. Syekhul Islam ni sebenarnya adalah kita kata sebagai penasihat dalam agama Islam semasa pemerintahan Sultan Zainal Abidin yang ketiga. Dan beliaulah memberikan nasihat dan semangat perjuangan kepada Sultan Terengganu semasa berhadapan dengan peluasan kuasa British di Terengganu. Beliau beri nasihat dan semangat. Come on. Okay, come on tuanku, kita sama-sama berjuang menentang British. Dan beliau turut terlibat dalam penggubalan undang-undang bagi diri kerajaan Terengganu. So nama dia ialah Sayyid Abdul Rahman bin Sayyid Muhammad atau dikenali sebagai Tok Kupaloh. Baik. So Iman ini ada tanya, cikgu, saya ada soalan. Negeri-negeri kan ada darul, contohnya Selangor Darul Ehsan, Kedah Darul Aman. Apa kegunaan darul tu and dari mana datang? Sebab tak semua negeri ada. Okey. Darul-darul ni sebenarnya adalah
adalah sebenarnya gelaran tambahan. Gelaran tambahan ya. Darul tu maknanya adalah negeri. So kalau Darul Ihsan, contoh Selangor Darul Ihsan, Selangor negeri yang memiliki banyak ihsan. Ihsan ni maknanya empathy. Itu gelaran je. Kedah Darul Aman, okay, itu memang diberikan oleh kerajaan. Dan gelaran-gelaran itu diberikan oleh kerajaan pusat. Kerajaan Persekutuan. Kedah Darul Aman, okay, kemudian Pahang Darul Makmur. Tapi ada juga negeri yang tak ada darul. Contohnya, okay, Perlis. Okay, contohnya Pulau Pinang. Contohnya Sarawak. Okay, Sabah dan juga Melaka. 5 negeri tak ada. Okay, tapi kalau Perlis dipanggil apa? Apa gelaran dia Perlis? Siapa tahu? Perlis gelaran dia apa? Okey, cikgu maklumkan. Perlis gelaran dia apa? Perlis gelaran dia Indera Kayangan. Yes. Okey, Perlis Indera Kayangan. Pulau Pinang, Pulau Pinang ialah gelaran dia apa? Pulau Pinang ialah gelaran dia Pulau Mutiara. Pulau Pinang, Pulau Mutiara. Okey, Pulau Pinang. Melaka. Okey, Melaka memang tak ada darul. Melaka negeri bersejarah, itu je. Okey, Melaka negeri bersejarah. Okey. Sarawak. Sarawak bumi kenyalang. Dan Sabah, Sabah apa Sabah? Sabah ialah negeri di bawah Bayu. Negeri di bawah Bayu. So yang lain-lain semua ada darul-darul dia. Bayu tu apa? Bayu tu angin. So negeri di bawah angin. Okay, negeri di bawah Bayu. Semua lain-lain. Yes, semua lain-lain. Ada gelaran-gelaran khas dia. Okay. Baik. Jadi, kalau kita lihat di sini, okay, style. Okay, kalau kita lihat di sini, apa yang kita belajar pada hari ini, okay, iaitu kita telah belajar tentang berkaitan dengan okay, raja dan pembesar yang menerajui pemodenan negeri. Seperti pemodenan di Johor, okay, yang telah dilakukan oleh Sultan Abu Bakar. Begitu juga pemodenan di Kedah yang dilakukan oleh Sultan Abdul Hamid Shah dan juga pemodenan Terengganu iaitu dilakukan oleh Sultan Zainal Abidin ketiga. Kemudian pembesar-pembesar Melayu seperti Long Jaafar, Tengku Menteri Ngah Ibrahim, okay, Wan Muhammad Saman, Datuk Muhammad Saleh bin Perang, Datuk Jaafar bin Muhammad, Datuk Abdul Rahman bin Anda, Datuk Muhammad Ibrahim Munshi dan juga Syekhul Islam Terengganu. So, setakat ini itu yang termampu kita buat dan kita pelajari pada malam ini. Tak sempat lagi untuk habiskan. So, mohon maaf kerana tak sempat lagi untuk habiskan. Tak apa, kita sambung lagi pada hari Sabtu ini ya. Boleh kita sambung pada hari Sabtu ini. Okey. Baik. Baik. So, sementara itu, okey, kita akan teruskan dengan kita nak mencari